kaum amatlah berkait rapat dan telah menjadi isu yang dominan dalam menjayakan usaha untuk membangunkan negara. Perpaduan kaum dapat didefinisikan setiap rakyat tanpa mengira bangsa dan agama saling berganding bahu dan bertoleransi dalam mencapai satu matlamat bersama. Agenda perpaduan kaum dijadikan asas dalam apa jua pelaksanaan program pembangunan negara. Jika kesepaduan rakyat dapat dicapai, pembangunan negara bakal turut meniti arus kemodenan. Kepelbagaian yang wujud menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik di mana rakyatnya boleh hidup aman dan harmoni dalam satu bumbung pemerintahan. Perpaduan kaum adalah pemboleh ubah penting dalam menentukan kesebilan politik, sosial dan juga ekonomi. Rakyat yang masih tidak celik dan kurangnya semangat patriotik akan mewujudkan isu perkauman yang semestinya mendatangkan kesan negatif, termasuklah akan menyebabkan terbantunya pembangunan negara. Oleh itu, perpaduan kaum amat signifikan dalam memastikan pembangunan negara terus mampan dan berkembang. Objektif kajian kami ialah untuk mengkaji tahap pemahaman tentang perpaduan kaum dalam kalangan pelajar di universiti tempatan. Mengenai kaedah pengumpulan data pula, kaedah yang dipilih ialah kaedah kuantitatif. Instrumen kajian yang digunakan bagi mendapatkan dan mengumpul data pula ialah borang soal selidik yang mana disediakan dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, skala Likert digunakan bagi mengukur pendapat dan persepsi komuniti sasaran yang menunjukkan tingkat persetujuan terhadap soalan. Item Likert yang digunakan adalah sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Komuniti yang kami pilih bagi projek yang kami jalankan ialah pelajar tahun 2 ISM Pengajian Maritim di Universiti Malaysia Terengganu. Dengan populasi seramai 88 orang dan sampel yang dapat ditentukan yang menjawab borang kaji selidik mengenai kajian ini ialah seramai 66 orang. Secara relevannya, komuniti projek ini dipilih kerana mereka terdiri daripada pelbagai kaum. Berdasarkan isu yang dikaji oleh kami, iaitu isu perpaduan kaum, ianya dapat menimbulkan nilai patriotisme kerana dengan wujudnya perpaduan kaum ini, ia dapat membentuk masyarakat yang saling bermuafakat di mana mempunyai aspirasi yang sama seperti ingin kekal hidup aman dan harmoni tanpa saling berlakunya pertelingkahan. Sebagai seorang rakyat yang cintakan negara, semestinya tidak ingin melihat negaranya merundung dan tidak maju dari pelbagai aspek. Justru, dengan adanya perpaduan kaum ini, ianya dapat membuatkan seluruh kaum yang terdapat di Malaysia ini saling bersatu padu dan tidak berpecah belah agar tidak membuatkan negara itu menjadi kucil-kacil. Contohnya, rakyat yang bersatu padu semestinya akan berganding tenaga agar keamanan dan kesejahteraan negara itu dapat dilaksanakan. Hal ini berselaras dengan apa yang dinyatakan dalam manifestasi perpaduan dalam era Malaysia Baharu melalui kumpulan pantun warisan, yang menyatakan bahawa semangat patriotisme akan membentuk rakyat yang mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kaum dan tidak sombong. Oleh itu, kestabilan negara dapat dikekalkan sekaligus menjamin kesejahteraan pentadbiran negara yang berpanjangan. Sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk meningkatkan imej negara di pesada dunia. Dan justru membuatkan nama Malaysia melonjak naik sebagai negara yang bersatu padu dan patut dijadikan contoh. Sekarang, saya akan membentangkan berkenaan hasil dapatan kajian kami yang kami peroleh sepanjang proses pelaksanaan kaji selidik kami. Dalam pelaksanaan kaji selidik kami mengaplikasikan kaedah kuantitatif di mana kami mencipta soalan kaji selidik dalam bentuk Google Form. Melihat kepada respon yang kami peroleh, beberapa kesimpulan dapat dibuat daripada respon yang diberikan oleh responden kami. Berdasarkan hasil respon terhadap soalan 1 berkenaan pemahaman tentang konsep pembentukan Malaysia, sebanyak 95.1% belia bersetuju bahawa konsep pembentukan Malaysia merupakan konsep pembentukan masyarakat yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Melihat kepada respon terhadap soalan kedua berkenaan cabaran dalam integrasi kaum di Malaysia, seramai 97.6% belia bersetuju bahawa antara cabaran yang perlu dihadapi dalam integrasi kaum di Malaysia ialah cabaran dari segi sosial, ekonomi dan politik.
Seterusnya, melihat kepada respon terhadap soalan ketiga berkenaan pandangan responden terhadap kepentingan perpaduan kaum di Malaysia, seramai 97.6% belia berpandangan bahawa perpaduan kaum amat penting dalam menimbulkan rasa cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Kemudian, bagi soalan keempat berkenaan peranan politik dalam mewujudkan negara yang harmoni, sejumlah 97.6% belia berpendapat bahawa kestabilan politik mempengaruhi keharmonian sesebuah negara. Kemudian, melihat kepada respon terhadap soalan kelima berkenaan sikap toleransi sebagai medium integrasi kaum di Malaysia, seramai 100% golongan belia berpandangan bahawa sikap saling menghormati dan memahami adalah nilai sivik yang perlu ada dalam diri setiap kaum dalam membentuk negara yang harmoni. Selanjutnya, untuk respon terhadap soalan keenam berkenaan semangat sosial sebagai pemangkin kemajuan negara, seramai 97.5% belia berpendapat bahawa semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat meningkatkan ekonomi dan kemajuan negara. Yang terakhir, untuk respon terhadap soalan ketujuh berkaitan prinsip bersatu teguh bercerai roboh sebagai asas utama dalam usaha perpaduan kaum di Malaysia, seramai 98.8% golongan belia bersetuju bahawa prinsip bersatu teguh bercerai roboh sebagai tunjang utama perpaduan dan perlu diseman dalam diri setiap individu tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Solusi yang saya dapati tentang peranan pelajar terhadap isu perpaduan kaum ialah para pelajar dapat membantu dari pelbagai bentuk sumbangan, lebih-lebih lagi dari aspek kewangan untuk meningkatkan status kewangan para pelajar. Tamsilnya, bencana alam yang baru saja berlaku di negara Malaysia menjejaskan segelintir rakyat di beberapa buah negeri. Dengan tragedi ini, terbuktilah bahawa perpaduan kaum di Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Bak kata peribahasa, berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Sebagai masyarakat yang hidup dalam pelbagai etnik dan agama, kita haruslah menyemarakkan semangat perpaduan kaum dalam diri dengan berganding bahu dalam usaha membangunkan negara. Baru-baru ini telah terjadi banjir besar di 3 buah negeri pantai timur. Kejadian banjir ini telah meragut banyak nyawa serta menyebabkan banyak kerosakan harta benda. Jadi, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin, kita perlulah mengambil inisiatif dengan menawarkan diri sebagai sukarelawan dalam membantu masa-masa banjir, memindahkan mereka ke pusat pemindahan serta membantu mereka membersihkan persekitaran dan sebagainya. Jadi, asbab daripada perbuatan ini, kita dapat mengutuhkan lagi semangat perpaduan dalam diri masing-masing. Dalam zaman pasca kemerdekaan ini, memahami dan menghormati kepelbagaian budaya dan agama yang wujud di negara kita merupakan satu usaha yang berterusan yang perlu dipikul dan dijunjung oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya belia. Ini penting kerana remaja sering berinteraksi dengan pelbagai kumpulan etnik dalam kursus pengajian serta penyertaan dalam aktiviti kokurikulum di kampus maupun di luar kampus. Pada masa yang sama, penting untuk kita untuk menghapuskan stigma sosial yang dihebahkan di dalam media sosial sebagai polarisasi kaum. Perspektif negatif terhadap perkara ini perlu diubah oleh golongan belia sendiri dengan mengemukakan pelbagai pendekatan dan strategi melalui program yang ada sesuai dengan konsep Satu Malaysia. Kesimpulannya, perpaduan kaum amatlah berkait rapat dan telah menjadi isu yang dominan dalam menjayakan usaha untuk membangunkan negara. Agenda perpaduan kaum dapat dijadikan sebagai asas dalam apa jua pelaksanaan program pembangunan negara. Jika kesepaduan rakyat dapat dicapai, pembangunan negara bakal turut meniti arus kemodenan. Kepelbagaian yang wujud menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik di mana rakyatnya boleh hidup aman dan harmoni dalam satu bumbung pemerintahan. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sedar bahawa perpaduan kaum adalah pemberi ubah penting dalam menentukan kestabilan politik, sosial dan juga ekonomi.
Sebagai contoh, setiap rakyat tanpa mengira bangsa dan agama saling berganding bahu dan bertoleransi dalam mencapai satu matlamat bersama. Oleh itu, perpaduan kaum amatlah signifikan dalam memastikan pembangunan negara terus mampan dan berkembang.